Antara tumpuan negeri di bawah Bayu, teka-teki kerjasama antara Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Pakatan Harapan PH kini terjawab. Laporan penuh langsung bersama-sama Suaran Shah, silakan. Baik Farhatul, GRS dan PH sedia teruskan kerjasama dalam PRU DUN Sabah ke-17. Perkara itu disahkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor selepas Persidangan Agung Tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah di Kota Kinabalu. Kita teruskan kerjasama GRS dan PH yang ada pada hari ini dalam kerajaan. Sudah bincang dengan komponen? Sudah bincang. Sir, the formula worked out? Of course we already, but not finalized. Only a few things to be sort out. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPNP KR Sabah, Datuk Mustafa Sakmud, menyambut baik pengumuman itu dan menganggapnya perkembangan positif buat rakyat Sabah. It's a good news for Sabah, for the people of Sabah. We'll sit down with them. So we welcome the cooperation. Then I think the next step is to discuss about the seat lah. So hopefully we can allocate the seat accordingly lah. Tambah Datuk Mustafa, rundingan pengagihan kerusi akan dibuat dalam semangat kerjasama demi kestabilan politik negeri. Terdahulu dalam ucapan dasarnya, Datuk Haji G yang juga Presiden Gagasan Rakyat yakin rakyat akan memberi semula mandat kepada GRS untuk terus mentadbir negeri. Keyakinan itu berdasarkan rekod pencapaian 5 tahun pentadbiran GRS yang membina asas kukuh demi masa depan negeri. Saya yakin rakyat bijak menilai siapa yang terbaik untuk diangkat sebagai kerajaan pada pilihan raya umum negeri ke-17 nanti. Dan saya juga yakin dengan rekod pencapaian yang baik yang telah dipamerkan oleh kerajaan negeri hari ini, rakyat akan memilih semula GRS untuk memerintah Sabah 5 tahun lagi. Datuk Haji G menyifatkan PRU DUN Sabah ke-17 sebagai medan paling kritikal untuk GRS memperoleh mandat lebih besar bagi memastikan kesinambungan pembangunan. Kemenangan GRS juga akan mengukuhkan suara Sabah dalam memperjuangkan hak negeri, sekaligus mengelakkan dasar pembangunan sedia ada daripada terbatal. Justru seluruh jentera gagasan rakyat digesa bersiap siaga menghadapi PRU DUN Sabah ke-17 khususnya dalam menawan hati golongan muda. Program Jualan Rahmah Madani terus mendapat sambutan menggalakkan khususnya dalam kalangan rakyat di pedalaman. Sangat membantulah para pelajar. Kami dapat barang murah, perbandingan dia di sini lebih murah lah daripada di supermarket. Kalau di luar kita beli, barangan dia mahal berbanding dengan Jualan Rahmah begini. Harap-harap pada barangan yang lagi lebih dari inilah. Sebab item dia sangat sikit lah sekarang. Jadi harap akan datang ada lagi yang paling best lah, paling murah begini. Minyak, beras, susu, yang barang rumah tangga lah. Lagi banyak, lagi murah lah. Mereka ditemui pada program Jelajah Karnival Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta kempen Beli Barangan Malaysia KBBM Siri 2 tahun 2025 Zon Sabah di Ranau. Program 3 hari berakhir hari ini. Pembukaan cawangan Agrobank tamatkan penantian puluhan tahun penduduk daerah Pitas. Sebelum ini mereka terpaksa ke Kota Marudu yang terletak kira-kira 50 km dari Pitas untuk urusan keuangan. Sebagai wakil rakyat, saya berterima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan untuk melaksanakan pencapaian untuk adanya bank, agrobank di daerah Pitas. Kami berpuas hati dari segi pengurusan dan persiapan yang telah dilakukan oleh agrobank demi memudahkan pengurusan dari segi kewangan. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau cawangan agrobank di Pekan Pitas. Perkhidmatan perbankan ini dijangka memacu pembangunan ekonomi setempat yang kaya dengan hasil pertanian dan perikanan.
Insiden kematian seorang pelajar di Papar baru-baru ini wajar dijadikan pengajaran. Justru aspek keselamatan dan kebajikan pelajar perlu dipertingkat agar insiden serupa tidak berulang. Sebenarnya kes-kes seperti ini boleh kita kurangkan ataupun cuba selesaikan dengan cuba meningkatkan lagi tahap disiplin dan juga mengenakan tindakan yang keras agar kejadian yang sama tidak berulang. Insiden masih dalam siasatan polis. Semalam, KPM memberi jaminan bahawa siasatan berhubung kematian Zarah Khairina Mahathir, 13 tahun dijalankan secara telus dan adil. Sementara itu, program Teaching Mathematics with Technology (TMT) dan Creative Problem Solving (CPS) diperkenal bagi meningkatkan prestasi matematik pelajar di Kalabakan dalam SPM. Ia usaha pejabat Parlimen Kalabakan bagi membantu guru menggunakan pendekatan menarik dan sesuai dengan teknologi semasa. Pendekatan ini diambil susulan prestasi matematik pelajar di kawasan ini dalam SPM yang menurun pada 2023 dan 2024. Kita memberikan pengetahuan dan nilai tambah kepada guru-guru matematik untuk mereka mengajar subjek matematik dengan lebih menarik dalam PDP lah, dan memastikan yang belajar matematik itu rasa senang lah. Program disertai lebih 30 guru sekitar Kalabakan. Pejabat Parlimen juga menyalurkan peruntukan lebih RM120,000 bagi bantuan pengajian, PIBG dan program tuition rakyat untuk calon SPM 2025. Sumbangan dan keberanian Chow Huan Lai, seorang diplomat Cina yang pernah berkhidmat di Borneo Utara, terus dikenang selepas 80 tahun pemergiannya. Sebagai Konsul Jeneral Cina di Sandakan pada tahun 1940, beliau memainkan peranan penting dalam menjaga kebajikan dan hak masyarakat Cina, bukan sahaja di Sabah tetapi juga di Brunei dan Sarawak. Upacara peringatan sempena 80 tahun pemergian Chow diadakan di Tapak Tugu Peringatan Pahlawan Perang Dunia Kedua Keningau. Kita berharap dengan upacara seperti ini kita dapat mengingatkan kita tentang pentingnya keamanan dan kebebasan yang kita nikmati pada hari ini. This is a very good memory for especially for the Sabahan, and then I hope this event will be continuously for the future, especially for our youth, yang pemuda-pemudi, supaya dalam boleh sambungkan ini peringatannya, ini tujuan. Ketika penjajahan Jepun, mendiang Chow enggan tunduk kepada tekanan tentera musuh walaupun ditangkap dan disiksa bersama 4 orang stafnya. Beliau akhirnya dibunuh dengan kejam di Keningau pada 6 Julai 1945. Keberaniannya menjadi simbol pengorbanan demi prinsip dan maruah bangsa. Farhatul, setakat ini sahaja perkembangan dari negeri di bawah bayu. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Farhatul. Terima kasih Suaran Syah.